Agama dia tidak pilih bulu. Orang alim pun kalau tak kena raya, kena juga dia. Dengan cara saat ni misalnya, dia tidak buat maksiat, dia rasa tak ada gapo, tapi duk sebar hadis maudhu tu sama dengan Asia, sama dengan Maria gitu gini. Kalau buat pula puasa gini-gini, jangan main-main. Tengok dulu, molek sikit. Tengok dulu, jangan mana-mana. Tak boleh. Begitu juga pemerintah, bila kata pemerintah dah selesai. Sebab apa? Kita sudah beri peluang kerja kepada rakyat, apa selesai dah. Jangan, banyak lagi tanggungjawab pemerintah ni. Sebab itulah orang-orang yang bertanggungjawab, dia bukan mudah nak terima. Tidak sengih-sengih suka pakai jual kakak, tidak. Yang Imam Abu Hanifah tu tak sih, orang paksa dia tu jadi ketua hakim negara, tak sih. Dia takut tak kena. Dia padan dengan kedudukan dia, royak kau orang gitu. Sebab apa? Apabila pemerintah ni banyak perkara kan, banyak perkara. Lepas tu Abu Qilabah berkata, ini kerana mereka mencuri. Ini kerana mereka mencuri. Apa yang jadi Nabi SAW buat gitu mo tu, kerak kaki, tangan, lepas tu selah dengan besi panah. Besi panah ni apa ni, dibakar sampai jadi merah. Lepas tu buat celok mata. Pasal dia buat gitu, kepada hak dia bunuh tu, penggembala Nabi tu, dia buat gitu. Panah, buka mata tu, celok gitu. Itu sama orang panggil tasmir ataupun sabar. Apa yang Nabi SAW buat gini mo ni? Abu Qilabah, jadi seorang tabi'in, dia kata, ini kerana mereka mencuri, membunuh dan kufur selepas beriman. Mereka juga telah memerangi Allah dan Rasulnya. Tu banyak jenayah dia tu. Dia sebut jenayah banyak. Di sini kita buat nota ni. Tujuan Abu Qilabah berkata begini ialah untuk menyatakan sebab dan alasan bagi hukuman berat yang telah dikenakan oleh Rasulullah terhadap mereka. Kesalahan mereka yang disebutkan oleh Abu Qilabah ada 4 semua. Yang pertama mencuri, yang kedua membunuh, yang ketiga murtad, dan yang keempat memerangi Allah dan Rasulnya. Berdasarkan Al-Quranul Karim, kalau ada saja lagu ni dah hukum. Apa lagi kalau ada 4 perkara? Kalau ada 4 perkara. Dengan sebab itulah kita kata, kalaulah jalan hukum ni, orang akan takut. Tapi kalau tidak jalan, polis sebab tu polis pun kata, tapi salah dari segi undang-undang, dia tak boleh begitu kan. Tapi dia secara senyap-senyap lah, kat belakang dia kata, bahaylah puas hati. Sebab apa? Kalau masuk pun sementar je kata dia. Lepas tu lepas pula. Duk perah popok ni dalam penjara tu, habis piti sebanyak mana dah. Hak patut mati tak mati, duduk dalam je. Duk perah dia. Dan pengajaran kepada orang lain tak ada. Kita duduk sia ke dia, cara orang putih, sia nak bunuh dia, nak hukum. Lepas tu orang hak dia buat nyaya tak sia. Orang hak dia buat nyaya. Selama mana sepanjang hayat ada orang trauma kita tu. Dia duk nampak, dia apa dia nampak, tutup dah pintu, padahal tutup dah. Orang tua ni kan pergi kat pintu, dia nampak orang lalu. Saya sah tu selama mana. Lepas tu hak lain-lain lagi. Itu bendanya. Lepas pada tu habislah situ. Kita pergi kepada hadis seterusnya. Riwayat daripada Anas juga, dia kata Nabi SAW sebelum dibina masjid dia tu, semaya dalam kandang kambing. Padahal kandang kambing ni ada gam dia. Kira-kira je Imam Bukhari nak tanya kita lah. Kambing ni dia berok kecing tak tahu, dia tak royak. Kok sih berok dalam kandang kambing? Apa ya pergi semaya dalam kandang kambing tu? Apa? Semaya luar. Takkan tak ada semua kandang kambing belakang mana hino. Dia nak royak mana boleh. Apa boleh? Kalau najis, tidak najis lah. Sebab tidak najis, itulah yang boleh. Lepas tu kita nak kata kering dah, kau tidak kering lagi tu, tak apa, ikutlah.
Tapi yang jelasnya Nabi semaya dalam kandang kambing sebelum dibina masjid. Ada orang lain yang takwil. Imam Bukhari tak sahih, dia tak sahih takwil. Jelas lagu mana. Hak takwil tu lagu mana? Dia kata gini, sebenarnya kandang kambing tu tepat hak memang akan dijadikan masjid Nabi dah. Kira-kira beli dah lah tanah tu, tapi tak buat lagi. Ketika tu adalah kandang kambing situ. Tapi maknanya memang sudah nak buat masjid dah. Itu takwilan lah Imam Bukhari tak sahih lagu tu. Takwilan. Ya betulnya kandang kambing. Dia tidak oyak ditapuk masjid tu kau di mana. Dia tidak oyak. Bila begitu maknanya kambing tu najis dia, kalau kita panggil najis dia, tahi dia ataupun air kencing dia tu tidak najis. Sebab tu dia semaya situ. Dalam kandang unta pun semaya juga. Tadi apa ni, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat dia semaya dalam kandang unta. Kalaulah dia tidak tahu daripada Nabi boleh benda ni, dia tak akan buat benda tu. Sahabat ni, ini Nabi sendiri semaya dalam kandang kambing. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kambing, kau unta, kau gapo, kau tahik dia, air kecil dia tu najis. Bila najis tak boleh. Ini dia nak ayatnya boleh menunjukkan air kencing ataupun tahik binatang yang halal dimakan tidak najis. Tu yang Imam Bukhari naknya. Tidak najis. Inilah tajuk dia, air kencing unta dan binatang-binatang lain, kambing dan kandang kambing. Hak tu lah masuk dalam belakang ni kan. Dalam hadis yang kedua, dalam hadis yang pertama tak ada berkenaan dengan kambing tu. Tapi dalam hadis yang kedua ada hak kambing ni. Dan hak semaya dalam kandang kambing ni Nabi SAW sendiri. Ada juga yang takwil, dia kata kandang kambing tidak seperti kandang unta. Kandang kambing ni dia bersih. Sebab apa? Tuan dia jaga semua. Itu pun tidak jelas. Nak bersih setara mana? Nak bersih setara mana? Cumanya ini yang perlu kita faham. Imam Bukhari akan datang, dia akan bahas lagi. Ini banyak lagi. Iaitu ada benda yang tidak najis tapi kita kemar, menjijikkan. Tapi kita tahu dari segi hakikat hukum dia tidak najis. Misalnya kohok, peluh misalnya, kita kemar, tapi tidak najis. Kita tambah sekarang lagi air kencing unta, air kencing kambing, lagu tu juga kita kemar, bau pun tak sedap, tapi tidak najis. Bukan bermakna nak suruh kalau nak sembahyang pergi cari tempat tu lah. Ni adanya sunnah Nabi ni setengah-setengah ni nak ayat sekadar harus saja. Bukan nak ayat hak ni lah yang terbaik, yang sepatutnya dibuat oleh umat dia. Semua orang kalau nak sembahyang pergi cari kandang kambing, muka Nabi sembahyang dalam kandang kambing. Dia nak ayat sekadar pernah, pernah menunjukkan boleh. Tidak kata kena tempat suci benar, tempat wangi bau dak. Asalkan suci cukup. Dari segi hukum agama suci. Benda ni masih khilaf lagi. Cumanya dah moga kita baca Bukhari nak ayat hak dia lah. Hak lebih banyak ni hak dia. Hak dia tidak. Tidak apa ni najis. Jadi kalau kena kain orang perak kambing ke apa tu, ada juga kita dengar apa dia kata tu imam tu kata ni pergi perak kambing apa bang pas dia pergi maya tak tukar ada kain dia tu. Malah aku pergi sembahyang kata dia alik belakang tu imam. Ada orang sebut. Itu dia sebut kepada saya sendiri. Betul juga cara dia tu, sebab dia nak bersih kan. Apa lagi tu imam tu pun dia ikut mazhab Syafi'i juga. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh, kena beringat. Kena beringat, kena bersih. Betul, tak boleh. Kena air ngecik-ngecik air kecil kambing buat mudah-mudah tak boleh. Tapi tak tahulah takut imam tu pakai mazhab Bukhari ni pula. Takut dia pakai mazhab Malik ni pula. Tapi orang ramai tu perlu juga dijaga. Sebab apa? Sebab apa orang ramai ni dia ikut cara Syafi'i. Dia biasa dalam masyarakat ni Syafi'i. Lepas tu dia lebih selesa, lebih suka, terutamanya untuk imam tu jadi contoh kepada orang lain. Islam ni mengutamakan kebersihan. Jadi dengan cara lagu tu tak sesuai. Kalau siapa orang tak segi jemaah dengan kita, jangan buat lagu tu. Hak ni sekadar nak ayat harus boleh. Dan tidak dia royak sini Nabi SAW sembahyang ni, lepas tu jemaah ramai duduk di belakang dia. Dia tak ada royak, sekadar dia sembahyang.